Jangan jump to conclusion sebab kita tidak melihat datanya. Real case-nya saya mengambil bahawa Kemboja satu-satu negara yang tidak mendapat akses barang bentuk vaksin yang dikeluarkan oleh negara barat menggunakan sepenuhnya Sinopharm dan Sinovac buat booster dengan mengambil vaksin keluaran UK dan juga UK Sweden iaitu AstraZeneca sebagai booster. Di Malaysia tak timbul lagi. Lalu dulu proses 2 suntikan. Jangan tiba-tiba semua duk fikir kata 3 suntikan. Kerana saya beritahu pada saudara, kerajaan juga tidak mengumumkan kes-kes bolos. Berarti terdapat kes-kes daripada orang yang dijangkiti sekarang ni adalah kes orang yang telah divaksin. Tetapi macam saya beritahu pada saudara, tak boleh ditelanjangkan semua. Jadi mereka yang bolos pada tahap 3, 4 dan 5, kerajaan tak umum dia guna vaksin apa. Kerana kalau kerajaan umumkan vaksin pun tak tepat juga. Kemungkinan orang tu bolos kerana walaupun dia telah divaksin, dia dah ada penyakit 3 serangkai, comorbidity. Kemungkinan orang itu walaupun telah divaksin oleh vaksin kayangan Pfizer, tapi dia telah mempunyai penyakit tua. Jadi kita tak boleh nak jump to conclusion dengan mengatakan kemungkinan mereka yang berada dalam tahap 4 dan 5 sekarang ni adalah penggunaan vaksin Sinovac. Walaupun setiap kali kerajaan mengumumkan kadar yang telah divaksin 2 kali yang bolos tu, sebab kena ingat bolos kita sangat kecil tuan-tuan. Tuan-tuan yang ku sayangi dan ku cintai yang sedang mengikuti live garasi, kita ada lebih 200,000 kes sekarang. Hanya 0.06% bolos sampai tahap 4. Orang yang telah divaksin tapi bolos sampai tahap 4, 0.06%. Orang yang telah mendapat 2 vaksin yang dijangkiti dan jatuh kepada tahap 5 hanyalah 0.04. Berarti 0.06 adalah yang jatuh tahap 4, 0.04 adalah jatuh pada tahap 5. Berarti kesnya sangat kecil. Dan kes ni kita tak boleh jump to conclusion kerana Kementerian Kesihatan tidak mengeluarkan profil mereka. Sama ada mereka ini adalah golongan comorbidity, golongan yang divaksin tetapi vaksinnya belum matang. Berarti dia menerima vaksin yang kedua tu, hari yang kedua dah dijangkit. Sebab vaksin yang kedua hanya akan matang selepas 14 hari. Ingat balik kata Profesor Dr. Sazali Abu Bakar bahawa selepas anda divaksin 2 kali tak kebal hari ini, anda akan kebal 14 hari kemudian. Jadi oleh kerana tiada data tu, banyak orang jump to conclusion dengan mengatakan divaksin pun kritikal, divaksin pun kronik. Jangan jump to conclusion sebab kita tidak melihat datanya. Mereka yang menerima 2 vaksin yang bolos hingga tahap 4 dan tahap 5. Saya dah katakan pada saudara, di England kadar mereka yang telah divaksin yang dijangkiti adalah tinggi, United Kingdom. Tetapi United Kingdom telah pun memberi praktis kerana ini adalah United Kingdom negara yang paling awal menjalankan latihan bagaimana living with COVID as a flu, bagaimana hidup bersama dengan COVID sebagai sesama. Mereka mula praktis kerana 1 bulan Januari 2022 United Kingdom akan menggazetkan secara kesihatan bahawa virus COVID-19 hanyalah sesama, bukan lagi pandemik. Jadi mereka mulakan sekarang latihan. Jadi kita tengok daripada padang latihan yang sangat besar dan sangat praktikal di sebuah negara maju, negara pengeluar COVID-19, negara pengeluar vaksin, negara yang paling awal melaksanakan suntikan vaksin, dan negara yang paling awal membuka kehidupannya secara bebas tanpa lagi menggunakan lockdown atau apa-apa sekatan pada 19 hari bulan Julai 2021. Jadi kita ambil UK sebagai negara contoh. Setiap kali Ranger masuk, dia berkorban untuk komando kerana Ranger membuat itimpan. Setiap kali komando masuk, dia berkorban pula untuk pelatun yang datang daripada kemudian. Sebab itu tugas dalam tentera, ada bahagian yang akan terkorban dan ada bahagian yang akan berkorban. Jadi jangan panik apa. Kalau kena booster pun tuan-tuan, jangan risau. Tuan-tuan adalah dalam keutamaan untuk di booster. Dan jangan risau kata kalaulah dengan kadar kita yang pantas sekarang ni, 500,000 lebih pemvaksinan kita boleh buat. Saya rasa booster untuk memberikan anda satu lagi suntikan AstraZeneca tak sukar kerana kita dah capai 520,000 suntikan sehari. Itu keupayaan Malaysia yang ada.